Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pada pagi ini sebagaimana meneruskan tradisi ataupun kebiasaan kita dalam 2 minggu ini, iaitu membincangkan isu-isu tertentu ataupun isu-isu terpilih yang agak kontroversi ataupun yang agak menarik lah daripada perspektif tafsir Al-Azhar, yakni daripada perspektif Profesor Dr. Hamka, dengan kita mengambil pandangannya daripada tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Baik, jadi pada hari ini antara benda yang mungkin menarik untuk diberi perhatian, sambungan sebenarnya bahagian kedua daripada yang hari sudah kita rehat semalam. Tapi hari ini kita nak sambung lagi perbincangan dan bacaan huraian Hamka berkaitan dengan sihir, asal usul dan juga asal muasal ataupun sejarah bagaimana sihir itu diturunkan kepada manusia, yang sebenarnya sihir itu juga satu ilmu yang Allah Azza wa Jal turunkan on purpose, dengan tujuan yang tertentu sebenarnya. Jadi saya terkesan dengan huraian ataupun syarahan daripada Ustaz Muhammad Nudrus, ya, Ustaz Mak Nudrus. Kalau siapa yang biasa tengok dia punya huraian tentang batiniyah dan seumpamanya, maka dia mengaitkan dengan satu sejarah yang panjang bagaimana sihir itu menjadi salah satu elemen dan penyebab kepada kesesatan dan juga gerakan yang merosakkan agama-agama dunia, termasuklah Yahudi, Nasara, yang merosakkan mereka itu semua, melakukan tahrif, adalah gerakan yang berasaskan sihir itu sendiri. Nah, sihir ini salah satu ilmu klasik. Bukannya Islam mengajar kita untuk percayakan sihir ada. Tapi percaya pada sihir itu tidaklah sehingga kita pergi minta tolong sihir itu pula. Kita pergi minta tolong dia ataupun guna khidmat dia, belajar untuk guna dia untuk tujuan-tujuan yang tidak munasabah dan seumpamanya. Tapi sihir itu diimani kerana Al-Quran menyebutkan dia ada. Dan cara untuk kita berubah ataupun untuk kita jauhkan yang namanya sihir itu adalah dengan menggunakan pendekatan yang dikatakan syar'i ataupun patuh syariat itu. Itu yang kita maklumkan. Baik. Tanpa buang masa, sebab saya nak baca dan dia panjang, ya. Dia agak panjang dia punya perbincangan itu, saya takut tak sempat lagi. Kita pun tak nak lama sangat, kalau boleh nak dalam setengah jam lebih-lebih sahaja. Saya nak bagi ruang pada tuan-tuan untuk berehat, mungkin semalam fokus pada ibadah dan seumpamanya, wallahu alam. Jadi ni kita tambah sikitlah, kita membaca ataupun mendengar bacaan tafsiran Buya Hamka terhadap ayat 102 daripada suratul Baqarah. Ayat yang agak panjang dan menarik. Ayat yang agak panjang dan menarik sebenarnya. Kata Buya Hamka, wattaba'u ma tatlu syayatin. Bukan Buya Hamka katanya, Allah Ta'ala yang berfirman, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan mereka ikut apa yang diceritakan oleh syaitan-syaitan tentang kerajaan Sulaiman, padahal tidaklah kafir Sulaiman. Kerana di sana syaitan-syaitan telah menyampaikan bahawa Nabi Sulaiman telah kafir kepada Allah, menurut riwayat-riwayat Israiliyah ataupun yang tidak sahih. Mereka ajarkan kepada manusia itulah yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka ajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada kedua malak di Babil. Malaikat di Babil, Harut dan Marut nama dia. Padahal mereka berdua tidak mengajarkan seseorang melainkan sesudah keduanya berkata, kami tidak lain hanyalah suatu percubaan, yakni ujian. Maka janganlah kamu kafir. Namun mereka pelajari dari keduanya apa yang menceraikan di antara seseorang dengan isterinya. Dan tidaklah mereka dapat membahayakan seseorang dengan dia, melainkan dengan izin Allah, yakni sihir tadi. Dan mereka pelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka pun telah tahu bahawa orang yang membelinya tidaklah ada untuk mereka bahagian di akhirat, dan amat buruknya suatu harga yang dengan itu mereka menjual diri mereka jikalau mereka tahu. Sadaqallahul azim. Baik. Lebih kurang ayat ni bila saya baca dan juga mendengar penjelasan daripada ustaz-ustaz kita ni, ayat ini menggambarkan situasi ketika mana sihir itu sengaja Allah Ta'ala turunkan melalui dua malaikat, malak tadi, iaitu Harut dan Marut namanya, disebut dalam Quran. Dan mereka turun dalam rupa manusia dan mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia dengan disclaimer bahawa ini ilmu bukan untuk kamu, seolah-olahnya ajar ilmu, saya dah sebut dah semalam, ajar ilmu tersebut tapi dengan makluman kata ni ilmu tak betul, jadi janganlah kamu amal. Aku ajar ni untuk kamu kenal ni ilmu tak betul, supaya mana kamu jumpa lepas ni, kamu tahu ni ilmu tak betul. Macam saya sebut, polis yang dihantar kursus tentang judi, bagaimana operation judi, kasino, penipuan berlaku apa semua, maka dia belajar itu untuk nak tahu macam mana nak tangkap penipu-penipu, penjudi-penjudi ni apa semua. Tapi apa yang berlaku, sebahagian yang duk belajar ilmu sihir ini melalui kedua malakain, iaitu Harut dan Marut, mereka telah praktiskan ilmu itu untuk tujuan yang salah, dan antaranya adalah memisahkan suami isteri, iaitu sihir memisahkan suami isteri. Dan ini antara sihir yang sangat disukai oleh Iblis laknatullah alaih. Iblis sangat suka sihir yang memisahkan suami dan isteri. Tuan-tuan rahimahullah ta'ala. Maka apa yang berlaku adalah Allah menjelaskan kemudiannya mereka yang melakukan perkara itu, dan Allah menegaskan bahawa apa yang mereka buat, yakni sihir itu, tidaklah dapat memudaratkan orang lain melainkan dengan izin Allah semata-mata. Sebab itulah kita diajarkan untuk mohon perlindungan daripada Allah juga. Kita diajarkan untuk membaca mu'awwizatain sebelum tidur, Ayatul Kursi, Amanar Rasulu bima. Itu semua ayat perlindungan yang mana mendapat jaminan bahawa jika kita beramal dengannya, maka sihir-sihir kita beriktikad selagi mana Allah menjaga kita, maka sihir-sihir hebat macam mana pun tidak mungkin akan mengenai kita, insya-Allah. Dan di sinilah ada persoalan, kenapa pula Rasulullah dalam surah An-Nas Al-Falaq disebutkan Rasulullah terkena sihir oleh seorang Yahudi, Labid Ibn Al-A'sam itu. Itu ada perbincangan yang panjang yang kita akan jelaskan bila sampai waktunya lah. Baik. Dan kemudian Allah menjelaskan tentang kesan ataupun kita namakan sebagai kesan dan juga balasan bagi mereka yang terlibat dengan perkara-perkara tersebut lah, di bahagian akhir ayat tu. Baik. Tanpa buang masa, kita baca apa yang Hamka tulis tentang ayat ini. Baik. Hamka kata tersebut di dalam perjanjian lama, Old Testament yakni, saya ulang balik lah ya, dalam kitab Raja-Raja pasal 11 daripada ayat 1 sampai 10, bahawa Nabi kita Sulaiman alaihissalam, dalam konteks agamanya dia panggil Solomon,
di hari tuanya telah menyembah berhala, yakni telah murtadlah daripada agama tauhid, untuk menuruti kehendak isteri-isteri baginda yang banyak itu. Adakah ini adalah Quran dan hadis Nabi SAW? Tidak ada sama sekali. Al-Quran datang membersihkan dakwaan-dakwaan Israiliyat tentang kejahatan Nabi-Nabi. Ini pelik. Bani Israel ini, mereka telah mentahrifkan kisah Nabi-Nabi mereka sendiri. Bahkan mereka menuduh Nabi-Nabi mereka sendiri itu jahat. Ada yang ambil bini orang. Sebagai contoh, Nabi David itu, yang telah mengambil yang telah mengambil isteri kepada dia punya panglima, dan berzina dua tu, kerana satu hari terpandang kawan tu mandi di sungai dan seumpamanya. Kemudian lahirlah Nabi Sulaiman. Nak katanya Nabi Sulaiman tu lahir daripada hubungan anak luar nikah lah. Jadi benda-benda begitu tidak ada dalam Quran dan hadis. Quran hadis main cerita Nabi-Nabi ni bersih, bahkan Nabi-Nabi ni maksum semuanya. Itu versi Nabi, versi Ahli Sunnah, versi Quran, versi Al-Quranil Karim. Tapi kalau versi Bible, versi Taurat yang sudah diseleweng itu, banyak cerita-cerita yang mengarut tentang Nabi-Nabi dan Rasul. Dan pentingnya untuk kita mengetahui yang manakah riwayat Israiliyat, yang manakah riwayat Al-Mawdu'at dan seumpamanya. Sebab tu penting. Dia bukan saja. Maka disitulah tersebut bahawa isteri baginda Sulaiman 700 orang dan gundiknya 300. Campur 2 tu 1000 orang. Allahu Akbar. Hebat Nabi Sulaiman. Dikatakan pada ayat ketiga bahawa segala isterinya itu menyesatkan baginda, sehingga baginda didirikan beberapa rumah penyembahan berhala, dan turut baginda pergi menyembah berhala itu, sehingga Tuhan Allah murka kepadanya dan menyatakan bahawa setelah dia mangkat kerajaannya akan mundur, tidak semegah di zaman ayahnya Nabi Daud lagi, David. Kitab raja-raja yang menuliskan cerita Nabi Sulaiman murtad itu menurut kepercayaan orang Yahudi adalah termasuk dalam gabungan kitab Taurat juga. Yang demikian orang Yahudi pun percaya bahawa Nabi Sulaiman telah kafir. Inilah yang dibantah keras oleh ayat ini. Sebab itulah dalam muqaddimah ayat ini disebutkan apa dia? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yang kafir tu bukan Nabi Sulaiman, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir pada hakikatnya, yang bawa cerita fitnah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dan seumpamanya itu. Baik, itu cerita dia. Latar belakangnya. Latar belakangnya penting untuk kita pergi nanti pada perbincangan yang seterusnya. Kemudian Buya Hamka mendatangkan persoalan, siapakah syaitan-syaitan itu? Bukan saja iblis halus yang syaitan, kata Hamka, bukan iblis saja yang syaitan. Manusia kasar itu pun kalau telah membuat pelbagai ragam dusta, terutama terhadap kesucian Nabi Allah, adalah syaitan pula. Ini tepat dengan apa yang disebut oleh Syekh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah ta'ala, yang banyak kita bincangkan. Kalau tuan-tuan tengok bila saya membincangkan tentang surah An-Nas, di akhirnya minal jinnati wan nasi, sepatutnya minal iblisi wan nasi, sebab musuh kita iblis. Tapi bila sebut minal jinnati, dia rangkum semua dah, sebab iblis tu sendiri daripada bangsa jin. Bila iblis tu daripada bangsa jin, bila disebut minal jinnati wan nasi, kerana jin dan iblis dua-dua boleh jadi syaitan. Iblis adalah syaitan daripada kalangan jin, confirm. Tapi manusia juga adalah syaitan yang kita tak perasan, yang sebenarnya dalam banyak keadaan kita banyak buat benda tak baik kerana pengaruh daripada syaitan yang namanya manusia. Sahabat-sahabat kita sendiri, adik-beradik, mak ayah sendiri, suami isteri sendiri dan seumpamanya. Banyak maksiat yang kita buat, dan banyak benda-benda jahat yang kita buat dan seumpamanya, berasal daripada apa dia? Berasal daripada hasutan syaitan yang kasar ini, syaitan yang nampak, berbanding dengan syaitan yang tidak nampak, yang halus, iaitu iblis laknatullahi alaih. Nampak? Dua-dua ni adalah syaitan. Manusia yang jahat adalah syaitan, iblis ataupun jin yang jahat, iblis confirm adalah syaitan, jin yang jahat juga adalah syaitan. Baik. Kemudian katanya lagi apa dia? Mereka itulah yang syaitan dan mereka itulah yang kafir. Selain daripada menuduh Nabi Sulaiman di hari tuanya telah murtad,
meninggalkan Allah dan menyembah dewa-dewa dan berhala-berhala kerana tertarik oleh isteri-isterinya. Dalam riwayat yang sahih daripada kitab Bukhari ataupun Muslim, disebutkan bahawa Nabi Sulaiman ada 100 orang isteri. Bukan 1000, 100. Tapi 100 ni pun para ulama bincang. Kemungkinan ia lafaz kinayah, iaitu sekadar lafaz kita katakan pelambangan. Ramanya isteri Nabi Sulaiman itu digunakan kalimah 100 sebab menjadi kebiasaan orang Arab bila sebut 100 itu maksudnya banyak. Banyak tu tak tahu berapa lah, tapi nak kata banyak 100. Kalau macam orang Kelantan disebut ramanya orang pergi, ramai mana? Sejuta ne. Sejuta ne tu bukanlah maksudnya 1,600,000. Tidak. Tapi nak tahu ramanya orang pergi. Jadi sejuta 6. Maka disebut 100 dalam riwayat yang sahih. Tapi yang ni advance lagi 1000. Begitu ya. 1000 nak. Luar biasa. Baik. Kemudian katanya lagi, mereka katakan pula Nabi Sulaiman itu banyak sihirnya. Syaitan-syaitan ni buat cerita lagi. Bahawa Nabi Sulaiman itu banyak sihirnya. Kerajaan dipelihara atas kekuatan sihir. Nabi Sulaiman itu memelihara ataupun hebat sangat kerajaan dia, boleh perintah jin iblis apa semua begitu begini jadi hamba dia belaka. Kenapa? Kerana dia itu adalah seorang yang kuat sihir dia. Bahkan kuat daripada iblis lagi lah. Sebab iblis pun kena tunduk pada Nabi Sulaiman AS. Sebenarnya dalam konteks Islam, dalam konteks kita sebagai umat Islam ini, itu semua adalah mukjizat daripada Allah Azza wa Jalla. Sudah jelas. Sebab tu bila ada orang dakwa, orang Melayu ni dia kata, apa masalah bersahabat dengan jin? Nabi Sulaiman pun boleh. Jadi saya tanyalah, awak jadi macam mana dengan Nabi Sulaiman? Adik-beradik ke, anak saudara ke, sepupu ke, macam mana? Sebab dia dakwa Nabi Sulaiman boleh, kenapa kita tak boleh? Nama pun tu Nabi Sulaiman. Macam mana nak boleh sama dengan kita? La haula wala quwwata illa billah. Ini qiyas ataupun logik yang kelauk lah, yang tidak kena langsung. Mana boleh begitu? Baik. Kemudiannya dari sudut apa lagi? Jin Kemudiannya mereka ajarkan kepada manusia sihir. Siapa dia ajar ni? Mereka ajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada kedua malak di Babil, Harut dan Marut. Syaitan-syaitan itu juga, iaitu manusia-manusia syaitan, mengajarkan sihir kepada orang dan mengatakan pula bahawa sihir itu adalah pusaka dari Nabi Sulaiman AS. Manusia-manusia yang mendapat ilmu sihir daripada jin iblis ni, kemudian mengajarkan sihir-sihir itu, dan kemudian dia dakwa ni semua mari daripada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman menyimpan pelbagai ragam sihir di bawah mahligai kerajaannya. Inilah cerita syaitan-syaitan pembuat bohong yang diterima mereka turun-temurun sehingga menjadi kepercayaan dalam agama Yahudi. The Temple of Solomon yang di Palestin itu dikatakan menyimpan Kabbalah, sihir klasik yang dipercayai, dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman, dan menjadi teori konspirasi dan seumpamanya perkara tersebut sampai hari ini, bahawa orang Yahudi memang sedang nunggu Dajjal, menggunakan Kabbalah dan seumpamanya untuk sihir itu ada. Bukan kita nafikan sihir itu tiada, ada. Tapi mewar-warkan ia dengan keadaan yang tidak sepatutnya itu menyebabkan pelbagai implikasi yang tidak sihat. Baik, katanya lagi apa dia? Nabi Sulaiman tadi, inilah cerita syaitan-syaitan pembuat bohong yang diterima mereka turun-temurun. Siapa mereka tu? Yahudi Nasara. Sampai menuduh Nabi Sulaiman telah murtad. Dicantumkan pula dalam kitab yang dinamai pula Taurat. Cerita yang tidak masuk akal terhadap seorang Nabi Allah ini diikuti pula oleh Bani Israel di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ceritakan pula kepada orang Islam yang ada masa itu. Tidak, kata Tuhan, Sulaiman tidak kafir. Maka wahyu Allah mari kata tak, Nabi Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu syaitan, yang kafir ialah syaitan-syaitan itu. Sebab itu apa yang dicatat dalam kitab, yakni kitab Yahudi Nasara itu, yang dikatakan suci itu bukanlah wahyu ilahi, melainkan yang telah ditahrif,
yang telah diselewengkan oleh isinya oleh manusia-manusia pendeta-pendeta dia, melainkan wahyu syaitan. Di samping mengajarkan sihir, tersebut pula cerita tentang dua orang malak di negeri Babil, namanya yang seorang Harut dan yang seorang lagi Marut. Dan banyak tafsir menukilkan kisah Harut dan Marut ini dengan riwayat Israiliyat yang pelbagai. Riwayat Israiliyat yang pelbagai dalam memerihalkan tentang Harut dan Marut ini. Di dalam qiraat yang umum bagi Al-Quran disebut malakaini, tetapi ada lagi qiraat Ibnu Abbas dan Abu Aswad dan lain, iaitu malikaini. Yang pertama malak artinya malaikat, yang kedua malik artinya raja. Jadi menurut yang pertama, keduanya itu adalah malaikat adanya. Menurut yang pertama, kedua Harut dan Marut itu adalah malaikat. Ada ahli tafsir menuruti bunyi qiraat yang pertama, malakaini, iaitu dua orang malaikat, menafsirkan bahawa memang dua malaikat turun dari langit buat membawa fitnah, tetapi mereka peringatkan kepada setiap orang yang hendak datang belajar sihir kepada mereka bahawa kalau kami ajarkan sihir ini, jangan kamu pakai untuk yang buruk-buruk, sebab kami ini datang bukan semata-mata hanya semata-mata sebagai percubaan atau ujian bagi kamu. Itulah yang disebut di lanjutan ayat yang bermaksud, padahal mereka berdua tidaklah mengajar seorang, melainkan sudah keduanya berkata, kami ini tidak lain hanyalah satu percobaan, maka janganlah kamu kafir. Tetapi mereka pelajari daripada keduanya apa yang menceraikan di antara seseorang dengan isterinya. Ringkasnya begini, malak ini iaitu Harut dan Marut, pendapat yang kuatnya yang memegang malakaini, dia memegang pendapat yang mengatakan Harut dan Marut ini sebagai malakaini, iaitu dua malaikat, memang diarahkan oleh Allah untuk turun dari langit, ajar sihir pada manusia, tapi dengan peringatan. Ni ilmu yang salah. Saya ajar ni bukan untuk kamu amal, tapi untuk kamu tahu ni ilmu yang salah. Bahkan sudah bagi disclaimer saya sebut tadi. Mereka telah kata, kami ni bukan hanya datang, kami ni adalah percobaan semata-mata kepada kamu. Kami ini adalah percobaan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama, sesungguhnya kami ini fitnah bagi kamu, ujian bagi kamu. Fala takfur, dan janganlah kamu kufur. Jangan kamu kufur, yakni kamu tergoda dengan dia dan seumpamanya. Walaupun banyak ahli tafsir memakai tafsir ini atau penafsir yang kemudiannya ikut menjalin cerita tafsir ini dengan tidak memakai timbangannya sendiri, namun kita tidaklah puas dengan tafsir begini. Dua malaikat turun dari langit sengaja mengajarkan sihir kepada manusia, kepada tiap orang yang belajar. Mereka katakan bahawa mereka datang hanyalah sebagai fitnah, percobaan atau ujian Tuhan bagi mereka. Kemudian diajarkan juga sihir itu, yakni sihir yang berbahaya, iaitu ilmu bagaimana supaya suami isteri berkasih-kasihan, bercerai kerana pengaruh ilmu itu. Cobalah saudara-saudara fikirkan, cara mengajar sihir demikian itu bukanlah sesuai perbuatan malaikat, tetapi perbuatan penipu. Hamka kritis di sini. Walaupun berpegang pada malakaini, malaikat itu adalah masyhur, ya, tapi dalam konteks ini Hamka agak kritis. Dia kata, tak mungkin cerita ni. Tak mungkin malakai Harut dan Marut itu adalah mereka yang dinisbahkan sebagai malaikat. Mari buat kerja yang memang bukan nature malaikat. Hamka kata ni bukan kerja malaikat macam ni. Tak sesuai ni. Cuba fikir, dia kata, tak sesuai ni. Cara mengajar sihir demikian ini bukanlah sesuai disebut tadi. Tentu masuk malakaini, dua malaikat ini di sini adalah lain. Dia tak setuju, tuan-tuan. Rupa-rupanya ahli-ahli tafsir yang lain mengatakan bahawa ada dua orang yang dipandang orang sebagai orang saleh di negeri Babil itu. Ahli-ahli tafsir lain mengatakan bahawa ada dua orang, bukan dua malaikat, yang dipandang orang sebagai orang saleh di negeri Babil itu. Babil di mana? Babylon lah, Mesopotamia itu. Namanya Harut dan Marut. Sehingga lantaran terkena salehnya disebut orang mereka malaikat. Begitu.
sebagai pendusta-pendusta, sebagai pendusta-pendusta digelari syaitan-syaitan. Begitu. Baik. Menurut ahli tafsir berpendapat begini, kedua orang itu Harut dan Marut kerana dia orang baik-baik sampai dikatakan orang seperti malaikat. Nah, macam-macam ilmu yang mereka ajarkan. Ada juga yang meminta diajarkan sihir, mereka pun tahu ilmu itu. Tetapi siapa yang hendak belajar, diberinya nasihat terlebih dahulu supaya jangan dipergunakan kepada yang buruk. Yang belajar itu berjanji di hadapan keduanya tidak akan mempergunakan kepada yang buruk. Tetapi setelah mereka keluar dari tempat gurunya itu, mereka pergunakanlah kepada yang buruk sehingga dapat menceraikan suami dan isterinya. Ada lagi ahli tafsir menceritakan bahawa tiap orang yang akan belajar disuruhnya dahulu pergi buang air kecil. Setelah orang itu kembali lalu ditanyai oleh Harut dan Marut itu, adakah yang keluar? Kalau hanya air kencing sahaja yang keluar, belumlah mereka mahu mengajar. Akan tetapi setelah ada yang mengatakan ada sesuatu yang keluar dari farajnya, langsung terbang ke langit, barulah orang itu diajarkan. Kerana iman orang itu telah keluar dari dalam dirinya, kerana yang terbayang itu ialah imannya, maka kafirlah dia dan bolehlah masuk pelajaran sihir kepadanya. Ini satu riwayat lagi yang lebih detail. Tapi kita yakinlah kalau diperhatikan, dia ada unsur Israiliyat dah di situ tu. Ada dah unsur Israiliyat di situ. Ada pula satu riwayat lain yang lebih dahsyat. Kata Hamka, dalam memberikan riwayat ini dibawa-bawa pula nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh, iaitu Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhum. Kononnya malaikat-malaikat di langit mengomel-ngomel, mengapa terlalu banyak anak Adam yang durhaka kepada Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, kalau kamu sekalian bertempat di tempat anak Adam itu, kamu pun akan mendurhakai aku. Malaikat menjawab, bagaimana kami akan durhaka, padahal kami siang dan malam hanya bertasbih memuji engkau dan menyucikan engkau. Ini satu riwayat. Tuhan menjawab, sekarang cubalah pilih dua di antara kamu dan suruhlah mereka keduanya pergi ke dunia, supaya mereka ketahui betapa sulitnya kedudukan anak Adam itu di dunia. Maka dipilihlah dua di antara malaikat-malaikat itu, iaitu Harut dan Marut. Diutus ke dunia. Rupanya sesampai di dunia, benar sahaja mereka kena uji dengan ujian yang hebat. Mereka bertemu dengan seorang perempuan yang amat cantik. Mereka pun jatuh hati dan timbul syahwat, sehingga mereka pun berbuat zinalah dengan perempuan itu, dan telah dimulai pula meminum minuman keras. Maka murkalah Tuhan kepada kedua malaikat itu. Mereka disuruh memilih azab duniakah yang akan mereka terima, atau azab akhirat. Mereka pilihlah azab dunia, biar sampai kiamat. Maka diazab Tuhanlah kedua malaikat itu. Tergantung sekarang ini di antara langit dan bumi, ada perempuan yang telah menyebabkan mereka jatuh itu, namanya Zuhrah. Dikutuk Tuhan berganti menjadi bintang. Malah terbanglah dia ke langit sebelah timur. Itulah dia bintang Zuhrah yang terbit pagi itu, yakni bintang timur. Ini Israiliyat lah, tuan-tuan ya. Ini antara riwayat Israiliyat yang masyhur dalam kitab-kitab tafsir. Bahkan Hamka juga menukilkannya dengan memberi isyarat bahawa dia adalah satu riwayat yang membincangkan juga tentang malak itu, malakaini. Baik, kita tengok lagi. Setengah ahli tafsir sebagaimana As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur menyalinkan juga riwayat ini dengan tidak ada syarah, yakni komentar apa-apa. Ibnu Kathir menyalinkan juga sebahagian. Tetapi penafsir Al-Qurtubi rahimahullah membantah keras riwayat ini. Mengatakan tidak mungkin riwayat ini dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Setelah diselidiki, bertemu lagi sumber berita, iaitu dari Ka'ab ibn al-Ahbar, pendeta Yahudi yang masuk Islam zaman Rasulullah. Pendeta Yahudi yang masuk Islam itu, yang dalam kehidupannya sehari-hari adalah seorang Islam yang saleh, tetapi dia suka sekali mendongeng-dongeng seperti ini. Dia bukan dongeng sangat, tapi dia bawa ilmu daripada agama asal dia. Dia ahli kitab, maka dia baca kitab, dia mahir, dia hafal.
Jadi bila bila masuk Islam, dia jadi seorang muslim yang saleh. Ka'ab bin al-Ahbar, Wahab bin Munabbih dan juga Abdullah bin Salam. Tiga orang yang besar. Jadi mereka semua orang saleh, sahabat Nabi, dijamin syurga. Tapi disebabkan mereka juga ada pengalaman dengan agama sebelumnya, setiap kali bila nak bincang benda-benda yang ada persamaan itu, mereka akan masukkan maklumat yang sudah sebahagiannya sudah berlaku tahrif daripada agama asal mereka. Ini menjadi tabiat orang yang ada ilmu, dia suka share, dia suka kongsi. Bila dia kongsi, dia tak sedar benda yang dia kongsi itu mempengaruhi sahabat-sahabat yang tak pernah dengar orang Arab ni, yang bukan daripada Bani Israel, kemudian dengar dan juga mereka meriwayatkan juga perkara tersebut kemudiannya. Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Dialah sumber dari banyak penafsiran yang dinamai Israiliyat. Ibnu Katsir meskipun menyalinkannya, dia tetap tegas menolak semua ini. Kata beliau, kesimpulannya ialah bahawa semua ini kembali kepada cerita-cerita Bani Israel, sebab tidak ada dari hadis yang marfu' dan sahih yang ada rantai hubungannya dengan Nabi kita As-Sadiqul Masduq, yang benar lagi dibenarkan, lagi ma'sum, yang apabila beliau bercakap tidaklah keluar dari kehendaknya sendiri. Dalam Al-Quran, kisah ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, itu dalam Al-Quran, kisah ini nyata, tidak panjang lebar seperti itu, dan kita hanya beriman kepada yang tersebut dalam Al-Quran menurut apa yang dikehendaki Allah. Demikian Ibn Katsir. Tengok tu bagaimana Hamka agak cermat, walaupun dia salih riwayat tersebut, kemudian dia bagi kritikan, dia bagi ulasan, bukan dia tinggal tiba-tiba kita kata ni Hamka pun riwayat. Yang jadi masalah setengah daripada nukulat yang buat nukilan ini, dia kata tengok cerita ni adalah tafsir Al-Azhar, takkan tak sahih. Dia tak baca ulasan bahagian ni. Bahagian yang yang Buya Hamka nukilkan daripada Ibnu Katsir yang mengkritik riwayat tersebut. Tapi dia ambil depan, dia kata tengok dalam buku sekian Hamka telah menukilkan kisah ini, maka takkan tak sahih kisah ni. Ni cara yang tak betul, tuan-tuan. Dalam menukilkan satu-satu fakta daripada tafsir ataupun mana-mana kitab pun, kita kena melihat secara menyeluruh komentar daripada penulis tersebut. Bagi lagi sikit lagi, nak habis ni. Orang Islam yang bebas berfikir, yang semata-mata berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, tidaklah tertarik mempercayai cerita ini, kata Buya Hamka. Ini adalah cerita yang dikarang-karangkan saja oleh orang Yahudi, campur aduk di antara dongeng-dongeng Yunani kuno, yang mengatakan bahawa bintang Saroja atau bintang Thuraya, yang oleh orang Yunani dinamai bintang Venus. Bintang Venus menurut mitologi orang Yunani adalah dewi kecantikan. Patung Venus Milo yang telah hilang tangannya di zaman sekarang tersimpan di Museum Kota Paris. Dongeng Harut dan Marut dengan bintang Zuhrah atau Suraya sebagai jelmaan dari perempuan cantik yang dikatakan berbuat jahat dengan kedua malaikat itu adalah terdapat dalam Talmud, dalam kitab Madrasah Yaqud pasal 33. Inilah yang disalin begitu saja oleh orang-orang Islam yang ketagihan dongeng. Mereka memasukkan ke dalam tafsir Al-Quran. Ar-Razi menegaskan dalam tafsirnya bahawa kisah ini adalah dongeng yang tak dapat diterima akal. Kuat kritik, Hamka kritik kerana riwayat ini, tuan-tuan. Keterangan yang kalut tentang Harut dan Marut ini banyak. Rupanya ketika Al-Quran membantah dongeng syaitan-syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman, telah timbul lagi dongeng lain yang tidak kurang lucunya. Akan tetapi penafsir Ibn Jarir At-Tabari menafsirkan wa ma unzila, dan apa yang diturunkan kepada dua malak. Huruf ma mempunyai dua erti. Kadang-kadang ma bererti apa dan kadang-kadang bererti tidak, manafi, mahurun nafi. Maka menurut penafsiran beliau ialah, dan tidaklah diturunkan kepada kedua malak Harut dan Marut sebagai lanjutan daripada fasa perenggan, dan tidaklah kafir Sulaiman itu. Sebagai membantah cerita syaitan yang diikut-ikut oleh orang Yahudi itu. Dan tidak pula ada yang diturunkan kepada kedua malak Harut dan Marut di negeri Babil itu. Sebab selain dari mereka yang mengikuti cerita syaitan-syaitan bahawa di negeri Babil ada dua orang malak, diturunkan kepada keduanya ilham tentang sihir.
Maka tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir, dan tidaklah mereka berdua memberi orang nasihat terlebih dahulu, kerana mereka datang adalah sebagai percubaan belaka supaya mereka jangan kafir. Sama sekali itu tidak ada. Demikian tafsir Ibnu Jarir. Sama sekali itu hanya cerita syaitan-syaitan penipu yang mereka ikut-ikut sahaja. Begitu juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengkritik riwayat tersebut. Maka dari kesimpulan ayat ini, maka teranglah bahawa, kata Buya Hamka dalam menyimpulkan perbincangan yang panjang tentang ayat ini, dia kata dari kesimpulan ayat ini, maka teranglah bahawa selain ikut menuduh Nabi Sulaiman telah kafir dan menuduh beliau banyak sihir, demikian juga dua malak guru sihir di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut itu. Selain dari soal-soal itu, di Madinah di waktu itu orang-orang Yahudi juga banyak yang asyik dengan sihir. Itu dia. Ialah orang yang lemah jiwanya atau yang percaya bahawa ada lagi sesuatu yang memberi mudarat di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sihir ini haram. Dalam Islam, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Dan sihir boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ritual-ritual sihir, apa yang diamal ke dalamnya. Dan saya boleh kata, sahabat-sahabat sekalian, bahawasanya Tok Bomo, Pawan, Dukun, Tangkal Mangkal, Sial Majal, apa semua tu, semua ada kaitan dengan sihir belaka. Walaupun secara tidak langsung, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, satu proses jampi serapah yang didakwa tujuannya untuk memohon kesembuhan penyakit dan seumpama, tapi tidak ikut SOP dan KPI ruqyah syar'iyah, maka ia secara langsung sangat-sangat berisiko merupakan sihir. Yang mana bila guna sihir, bermaksud apa dia? Bermaksud menggunakan khidmat jin dan iblis dan seumpamanya. Sebab itulah kita tentang sangat mereka yang masih asyik ataupun rasa okey. Mereka yang soleh, baik, solat, puasa, zakat, haji, tak tinggal, tapi dalam masa yang sama masih lagi menggunakan sihir. Masih lagi pergi jumpa Tok Bomo, Pawan, Dukun dan seumpamanya. Sebab itu tersebutlah di lanjutan ayat dengan tegas, dan tidaklah mereka dapat membahayakan seseorang dengan dia melainkan dengan izin Allah. Artinya orang yang tidak diperlindungi Allah jualah yang dapat kena sihir, iaitu orang-orang yang terlebih dahulu jiwanya telah lemah dan mereka pelajari apa yang memberi mudarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Di sinilah dibuka kejahatan belajar sihir. Belajar sihir tidak ada dengan maksud yang baik, melainkan akan membawa bahaya sahaja bagi diri yang mempelajarinya. Sebab segala sihir ialah hendak menganiaya orang atau hendak menentang peraturan Allah yang telah berlaku atas alam. Hendak menceraikan orang dengan bininya, kebenci. Hendak menawan hati seorang perempuan pekasih. Hendak menuju menganiaya orang lain sebagai gayung, tinggam, teluh, tuju, pitunduk dan sebagainya. Makbul permintaan yang jahat itu atau tidak makbul, namun tukang sihir tidak ada yang selamat hidupnya sebab dasar niatnya telah jahat. Benarlah juga sebahagian dongeng ahli tafsir itu, iaitu terbang iman dari dalam diri tersebut dahulu, barulah ilmu sihir itu bisa masuk. Dan sesungguhnya mereka pun telah tahu bahawa orang yang membelinya tidaklah ada untuk mereka bahagian di akhirat. Yang lebih ekstrimnya lagi, golongan yang guna sihir apa semua ni, Tok Bomo, Pawan, Dukun apa semua ni, yang memang guna sihir yang pure sihir, mereka juga tahu mereka adalah berada dalam kesesatan di dunia dan bahkan tidak akan ada bahagian yang elok di akhirat kelak. Tapi kenapa mereka masih meneruskan? Kerana keuntungan dunia sedikit, yang cepat dan sedikit itu. Maka katanya lagi apa dia, sebab di atas dunia ini mereka telah menyediakan hidup untuk menganiaya orang lain, nescaya di akhirat bahagian mereka tidak lain dari neraka. Oleh sebab itu dalam hadis yang sahih tersebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sihir adalah salah satu daripada 7 dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua menderhakai ibu bapa, yang ketiga mempercayai tukang tenung, yang keempat berzina, yang kelima bersumpah palsu, yang keenam sihir, dan yang ketujuh lari dari medan perang. Itu semua adalah dosa besar. Kalau kita baca daripada kalau kita baca daripada kitab Al-Kabair,
memang secara jelas sihir adalah dosa besar yang ketiga itu. Sebab tu kita nak sedarkan masyarakat, khususnya orang Melayu, bahawa pergi jumpa Tok Bomo Pawan Dukun itu termasuk daripada kegiatan sihir. Tapi tidak, kita memahami bahawa pergi jumpa Tok Bomo Pawan Dukun, percaya pada tangkal mangkal sial majal apa semua itu adalah ikhtiar, cara berubat. Inilah yang saya pelikkan dengan orang Melayu kita ni, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut Bahkan yang terlibat itu kadang-kadang orang agama sendiri. Bahkan dialah yang ke depan dalam bab-bab itu. Dan ini tidak pelik. Dalam tradisi budaya adat orang Melayu memang begitu. Ada adat dahulu, mandi safarnya, ancaknya, itunya, ininya, pelbagai lagi adat istiadat yang membawa iktiqad, yang secara jelas ada unsur, kita kata unsur i'tiqadi, yakni akidah. Tapi dianggap benda itu adalah kebudayaan biasa saja. Ini ada istiadat warisan. Kita memahami Islam bukan agama yang anti adat istiadat budaya seni warisan apa semua. Tapi bila ada unsur yang berkaitan dengan i'tiqadi, yang percaya ada makhluk lain boleh bagi manfaat dan mudarat, itu termasuk wilayah akidah tauhid, yang mana ia melanggar dan boleh mencederakan dan boleh merosakkan, yakni rosaknya akidah itu, na'udzubillah min dzalik, natijahnya adalah syirik kepada asyirku billah wali'adzubillah min dzalik hadza. Bukan kita nak syirikkan orang, tapi kita sedang membicarakan secara faktanya apa yang boleh menyebabkan syirik tanpa sedar apabila kita terlibat dengan perkara-perkara yang atas nama seni budaya warisan dan seumpamanya. Baik, saya dah habis baca tafsir Al-Azhar berdasarkan ayat 102 suratul Baqarah, dan di sini ada sedikit soalan ya, kebetulan ni daripada Tuan Ramli Ngat Niman ni. Saya cuba tengok dulu. Tuan nak buka pula ya. Tak boleh. Okey, boleh lah. Tuan Ramli bertanya, Ustaz, adakah kecenderungan masyarakat yang membalut dengan kain kuning menjaga seperti 5 barang peninggalan warisan dahulu atas alasan turun-temurun itu boleh dianggap sebagai bersihir? Terima kasih. Baik. Di sini ada cerita panjang lah. Dan saya membaca tulisan Ustaz Hasanuddin ya, seorang pengkaji dan banyak tulis buku tentang sejarah alam Melayu dan seumpamanya. Dia seorang yang cuba nak melihat sisi yang positif daripada apa yang kehebatan lah tamadun teknologi Melayu dan seumpamanya. Dan bila saya baca, saya buat perbandingan. Yang banyak cerita sisi khurafat, tahyul, mistik apa semua ni pula banyaknya orientalis. Jadi kita baca dua-dua sumber, kita buat perbandingan dengan pengalaman kita pula dengan orang tua-tua dan sembang-sembang apa semua betul gini, dan bacaan-bacaan akademik saya di Universiti Malaya dan seumpamanya. Kita datang kepada kesimpulan begini, tuan-tuan ya. Beberapa tradisi yang diajarkan berkaitan kain kuning apa semua, kemenyan, kerih pusaka apa semua ni, pada asasnya perkara ini tidak ada masalah, selagi mana segala benda ini dibuat dengan keadaan tidak mempunyai iktiqad yang khusus. Kenapa malam Jumaat perasap kerih dan dan mandikan dengan limau itu? Sebab asalnya tidak ada pun unsur mistik apa semua ni. Asalnya benda tu sangat saintifik. Contohnya apa dia? Guna kemenyan, asap kemenyan ni. Di negara-negara orang Arab ya, tradisi kemenyan ini digunakan untuk mewangikan rumah, menghalau nyamuk ke apa semua begitu begini. Tapi kemenyan di alam Melayu dianggap sebagai salah satu alat untuk berbomoh, untuk berdukun. Benda itu telah di-hijack oleh golongan Tok Bomo Pawan Dukun ini. Dulu-dulu kita ingat, kita lalu rumah orang tua-tua, dia tengah perasak rumah dia. Dia perasak rumah dia sekeliling bawah rumah. Kita kata, dari jauh kita tengok, ni tengah bagi puja iblis, syaitan apa semualah, bomoh apa semua. Sebenarnya tidak. Dalam tradisi ataupun dalam teknologi orang Melayu lama, mengasapkan rumah itu bertujuannya untuk apa dia? Mengukuhkan kayu kayan dan juga menghalang
anak-anak dan seumpamanya untuk daripada terus makan tu nak menguat ke kayu rumah apa semua tu. Tidak ada kaitan dengan jin iblis apa semua. Tapi konsep asas itu telah lari. Begitu juga memperasakkan kerih malam Jumaat. Dia tetap malam Jumaat. Tu masalah tu malam Isnin. Walhal tujuan memperasakkan kerih dan mandikan dengan asam lima apa semua tu adalah untuk menjaga kerih itu membersihkan, kerana ejen pembersih yang terbaik untuk besi adalah limau, kerana nilai asidnya tinggi dan seumpamanya. Begitu juga bila diwasapkan, kerih tu jadi lebih tahan lama dan seumpamanya. Tapi ia tidak difahami dah dengan konsep yang asal itu. Dia difahami bahawa ni ada penunggu, ada jin. Jadi kalau tak nanti dia marah begini-begini. Lama-lama benda tu jadi betul, tuan-tuan. Asalnya matlamatnya lain, tapi cuma jadi begitu. Begitu juga apa dia? Konsep apa dia lagi? Mandi bunga. 7 jenis bunga lah, 6 jenis bunga lah. Dia tidak ada asasnya, tidak ada isu dengan bomoh ke apa semua gitu gini, tak ada. Mandi air bunga ni ialah mak wangi lah. Macam tuan-tuan bawa isteri pergi ke spa apa semua, dia bagi mandi apa dia? Aromaterapi. Bila mandi tu letak bau-bau, perisa-perisa. Perisa-perisa tu bunga lah tuan-tuan. Pati bunga tu. Tapi bila mungkin masa tu kenapa susah jadi dapat jodoh semua ni? Sebab jenis badan busuk apa semua. Jadi bila mandi bunga tu seri naik, badan pewangi apa semua, maka jodoh pun jadi mudah. Dia tidak ada isu puja setan, iblis apa semua asalnya. Tapi kemudian bila konsep-konsep yang begitu saintifik itu telah mula tidak difahami, masyarakat mula membuat spekulasi. Bila tanya kenapa perasak kerih ni, dia kerih ni ada penunggu lah, begini-begini. Dia mula. Nampak tak? Jadi bila kita balik pada asal, ni bagusnya penyelidik macam Ustaz Hasanuddin apa semua ni, dia juga memberi saya banyak manfaat lah bila dah baca kajian dia. Dan salah faham yang banyak berlaku di alam Melayu kita ini boleh dihapuskan. Dan itu tujuan kita nak kaji secara objektif. Jadi yang kata kain kuning ke apa semua begitu gini, wallahu a'lam, pada asalnya tak ada masalah. Nak kain kuning ke, kain hitam ke, kain merah ke, kain hijau, tak ada masalah. Kain kuning tu mungkin lambang raja ke apa semua. Gitu je lah dulu, tak ada apa pun. Tapi setelah berevolusi, dia mula ada kepercayaan. Yang kepercayaan ni yang jadi akidah ni, yang jadi ada isu akidah. Iaitu kepercayaan kalau guna kain selain kain kuning, maka nanti akan kena tulah. Sedangkan yang boleh bagi tulah, yang boleh bagi manfaat mudarat hanya Allah Azza wa Jalla, bukannya makhluk-makhluk lain. Nampak tak? Bagaimana kita tune balik kefahaman tersebut itu. Tak ada masalah tuan-tuan nak simpan lembing ke, kerih ke, nak simpan lesung batu ke apa semua, tak ada masalah. Barang-barang lama tak ada masalah. Tapi kalau simpan itu dengan ada i'tiqad, ni kerih ni semenjak saya simpan ni lah rezeki jadi murah. Semenjak saya pakai ni cincin ni permata sekian-sekian, semenjak hari itulah saya kahwin 4. Tak ada gaduh-gaduh, duduk diam-diam je belakang. Ni benda-benda yang menyebabkan lari daripada konsep, dan perjuangan kita nak bawa balik benda tu. Sebab setiap benda atas muka bumi ni mesti ada penjelasan secara wahyu dan secara saintifik. Mesti ada, tuan-tuan. Kalau tidak secara wahyu, secara saintifik. Kalau tidak secara saintifik, mesti ada penjelasan secara wahyunya. Apatah lagi bila ia melibatkan benda-benda metafizik ni, benda-benda ghaibiyat sam'iyat. Itu berbezanya kita dengan agama-agama lain, ya. Ni ada soalan lagi, saya baca Ummu Afiq ni. Telefon saya ni ada masalah sikit, ya. Okey. Assalamualaikum. Apa komen Ustaz tentang segolongan mereka yang bergelar Ustaz merawat dengan kaedah scan, gunakan ayat-ayat Quran untuk tahu penyakit dan punca masalah. Bila jumpa ustaz yang berlainan, kita dapat jenis-jenis penyakit yang berlainan. Tuan-tuan, sebab itulah kita kata, ya, kita sendiri kena ada ilmu, yakni ilmu asas dalam agama kita yang melibatkan perkara-perkara ghaibiyat ni, sam'iyat. Dakwaan-dakwaan yang pelbagai daripada pihak yang pelbagai sentiasa mengelirukan kita bila kita tidak ada asas. Kita tak nafikan sihir ada,
Tak tahu kan betul? Sebab ayat Quran kita baca dah. Yu'allimunan nasa sihra ma unzila ilai malakaini bibabil Harut wa Marut. Ada sihir. Dan jin ada sungguh. Dan memang jin boleh kacau manusia. Ya betul. Tapi untuk sampai kepada conclusion itu, kita tidak boleh jump into conclusion terus. Dengan bila ada isu-isu tertentu semua, ni jin ni. Ni kena sihir dah ni. Ini yang menyebabkan golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Tak kira dia pakai jenama ustaz ke, tak kira dia pakai jenama Tok Bomo ke apa semua, telah memanipulasikan keadaan ini buat sekian lama. Tujuannya tidak lain untuk cari makan apa semua begitu beginilah. Saya ada banyak cerita-cerita yang tidak menarik bab ni. Tapi yang tak menariknya, ia memberi kesan kepada sahabat-sahabat kita yang mu'allij ataupun raqi, golongan penruqyah yang benar-benar macam Darussalam, macam Darussyifa ni terpalit sama. Sebenarnya golongan ini kadang-kadang sebahagiannya pergi juga mengaji tempat-tempat ruqyah ni, tapi dia keluar, dia buat sendiri, dia campur aduk, dia guna sebab dia tahu yang namanya Melayu ni akan ada sisi dia cukup trigger ataupun dia cukup mudah kena tipu bila melibatkan benda-benda gaib gitu. Ada satu cerita hamba Allah bila saya duk cerita benda-benda macam ni tuan-tuan. Lepas kuliah dia mari jumpa, dia kata, "Ustaz, bila ustaz sebut ni saya teringat. Saya pernah duduk di satu RNR, tiba-tiba ada orang ni mari approach lah. Tegur lah. Nama apa, dari mana, gini-gini. Kemudian bila dah selesai sikit tu, nampak dia pun kata, bang, saya ni nak bagi tahu satu benda ni. Tapi setelah abang tak percaya lah. Saya dah belajar. Tapi saya terpaksa bagi tahu ni amanah saya, ni ilmu saya. Ringkas ceritanya, dia kata, ginilah bang. Saya sebenarnya nak bagi tahu. Saya tengok lah. Abang sebenarnya ada beberapa jin duk follow ni. Saya duk nampak mereka ni. Saya dah belajar sikit, saya tahulah. Tuan-tuan, dalam Quran hadis bahkan disebutkan dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan, siapa yang mengaku dapat tengok jin iblis, sama ada orang tu seorang nabi ataupun orang gila, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi yang dakwa boleh tangkap apa semua itu begini ni macam mana tuan-tuan? Dia lebih hebat pada Imam Syafi'i ke? Dia lebih hebat pada dia sama hebat dengan Nabi Sulaiman ke? Dia lebih hebat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila tangkap jin ifrit, Rasulullah lepaskan balik. Rasulullah lepaskan balik. Jadi dengan panduan wahyu ini, kita boleh buat perbandingan dengan dakwaan-dakwaan golongan-golongan yang nak ambil kesempatan daripada kita ini. Bukan bermaksud segala ruqyah apa semua tu tak betul, tapi kita kena cari yang betul lah, ruqyah syariah yang betul, yang benar-benar ikut spesifikasi sunnah syariatnya. Masalah kita ni, kita pergi kepada tempat yang bercampur aduk, yang nampak macam ruqyah, tapi bila memulakan proses rawatan, tiba-tiba kita tengok, dia bercampur aduk dengan jampi serapahnya, dengan dia pegang kita bukan mahram dia nya apa semua. Dan seumpamanya jampi serapah dia tidak faham, itu tidak boleh. Itu semua ada dah peraturannya. Bila kita tengok, baca sikit buku-buku ruqyah, dah ada dah semua tu, bahawa kalau kita dengar ataupun terlibat dengan benda-benda gitu, ternyata ia bukan ruqyah syariah. Ada seorang sahabat saya lagi, dia ni lama sakit, dan dia merasakan diri dia diganggu oleh jin, sama ada orang hantar ke apa semua. Tapi pada peringkat awal dia memang terfikir memang ada orang buat dia. Ada orang buat dia. Dah lama dia sakit, 4-5 tahun. Dia tak keluar daripada kawasan rumah kami ni. Dia tak keluar langsung. Duduk dalam, duduk pusing. Dia tak lagi jauh. Bila dia jauh, dia akan jadi berdebar-debar. Dia rasa ada satu mari serang dia apa semua. Secara batin. Dah pernah saya duduk minum dengan dia. Minta maaf, saya hidung tak berapa selesa. Pernah saya tengah minum dengan dia, tiba-tiba dia macam, dia kata benda tu datang. Real depan kita. Real. Kita tengok, bukan main ni. Dan dia try pelbagai jenis rawatan. Dan ketika itu dia cuba juga rawatan-rawatan so-called bomoh apa semua ni. Saya pesan dah jangan. Tapi dia, orang yang desperate nak sembuh ni, atas nama ikhtiar, dia akan cuba lah itu. Itu jadi ujian juga pada kita, bagi orang yang tak faham akidah yang sejati dan seumpamanya. Tapi kita tak rasa, jadi kita pun nak ulah lebih tak berani. Sebab orang yang merasai kena sakit, kena uji dengan Allah begitu, dahsyat tak tahu. Na'udzubillah, kita tak minta. Kita tak minta kita diuji dengan sakit-sakit yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Sakit, sihir apa semua ni ada sakit.
Kita tak minta. Apa yang berlaku? Lama setelah dia sakit tu, sehinggalah dia jumpa kawan lama dia, seorang muallim, seorang perawat yang benar-benar guna Quran hadis lah, yang sunnah ini. Dan bila dia merawat dengan kawan dia itu, kawan dia membaca ayat ruqyah apa semua, akhirnya kawan dia berkesimpulan, kawan dia kata, engkau ni tidak ada masalah dengan jin. Sebab kalau ada masalah dengan jin, macam-macam mana pun kalau kena ayat ruqyah apa semua, dia akan respon. Lambat ke cepat ke, walaupun adalah pendapat kata setengah jin tu dia tahan lama. Kena ruqyah sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan baru dia rasa. Tapi dalam banyak keadaan, apabila dia akan adalah tanda. Macam-macam mana pun ada tanda. Walaupun tak segera, dia ada tanda. Tapi dalam kes sahabat kita ni, sahabat saya ni, benda tu tak jadilah. Benda tu tak jadi. Jadi bila dia beritahu pada dia, engkau ni bukan masalah jin ni, tak ada masalah jin. Jadi dia pun dinasihatkan untuk jumpa dengan psikiatris. Ni yang orang Melayu kita tak suka ni. Dinasihatkan untuk jumpa psikiatris, buat full check. Dan alhamdulillah dia dengar kata, sebab kawan dia pun memang mu'allis yang hebat lah, sampai orang Arab pun panggil dia untuk gibuan jin iblis apa semua tu. Jadi dia tak percaya pun, akhirnya dia percaya, dia pergi jumpa doktor, sekretaris ya. Kita ni masalah bila sebut sekretaris orang gila, tu masalahnya. Walhal tekanan jiwa apa semua, tak jadi gila lagi. Dia sekadar terganggu perasaan emosi apa semua. Jadi bila pergi buat full scan ya, buat semualah, pakai badan lah apa semua, kena senama lah apa, lama lah. Akhirnya result keluar, ternyata dia ada, dia panggil bipolar disorder ke apa. Dia ada, bukan, apa dia panggil? Allahumma salli Muhammad. Saya tak ingat sakit dia tu. Dan rupa-rupa di Malaysia ni ramai orang anxiety disorder. Dan rupa-rupanya di Malaysia ni ramai orang yang ada penyakit anxiety disorder. Dia bukan gila, tapi dia satu gangguan yang bersifat emosi lah. Dan bermula daripada hari tu, dia ambil ubat dengan betul, dan dia buatlah apa-apa yang doktor suruh tu. Alhamdulillah sekarang boleh pergi ke mana-mana. Tapi COVID tak boleh pergilah. Boleh kerja balik, khidmat dengan JLC balik lah, buat projek tu, keluar balik apa semua. Dan buat. Masalah kita ni, bila ada penyakit-penyakit yang demikian, kita jump into conclusion, ni jin iblis. Walaupun kita tak nafikan, setengah orang, dia jadi sama ada sebab gangguan jin itu menyebabkan dia ada tekanan perasaan, ataupun tekanan perasaan dia itu menghadirkan jin, ya ada juga. Tanpa kita nafikan. Tapi janganlah jump into conclusion itu terus. Masalah orang kita pergi situ terus. Ada ni apa semua, pergi jumpa bomoh. Macam mana? Itulah dia kata, jumpa bomoh. Bomoh kata kawasan rumah tu ada tak orang pakai kereta merah. Dia pun tilik-tilik, baca-baca sikit apa semua. Dia pun kata, kawasan rumah tu ada tak orang pakai kereta merah? Tuan-tuan, keberangkalian untuk mana-mana perumahan, rumah flat ada kereta merah kampung ni sangat tinggi. Dia main sekat jarang saja. Macam mana kita boleh percaya benda-benda begitu, tuan-tuan? Allahu Akbar. Ceteknya akidah kita, kefahaman tentang Islam dan seumpamanya. Bila dia kata ada tak? Dia kata, kita pun teringat ada lah jiran tu. Kebetulan jiran tu pula kita tak rapat sangat, tak baik sangat. Itulah, kena hati-hatilah sikit. Hati-hatilah sikit. Tengok tak pasal-pasal kita balik dengan satu prasangka, jiran tu lah yang buat kita rumah jadi panas, duk bergaduh suami isteri apa semua. Rumah panas tak pasal aircon, tuan-tuan. Apa masalahnya? Memang sekarang ni panas. Mana ada rumah tak ada aircon sekarang? Tapi kita tak pergi. Tengok benda ni, jin ganggu lah, apalah. Allahu Akbar. Tanpa kita menafikan dalam keadaan ada sungguh, tapi jump into conclusion at the first place, terus pergi pada situ, itu tidak wajar sama sekali. Itu tidak wajar sama sekali. Ni Kak Zu ada soalan juga ni, apa pandangan Ustaz tentang amal-amal itu tertentu dalam menghidupkan budaya silat Melayu? Adakah ia dibenarkan oleh Islam? Ada yang dibenarkan, ada yang sudah melalup dan juga keluar daripada batas syarak. Pembuka panggung, ritual baca-baca mantra, panggil roh, roh orang mati. Asalnya dulu sebelum Islam panggil, duk puja dewa-dewi lah turun tu, macam dengan dikir barat, macam dengan mak yung apa semua. Itu yang kita tentang.
Seni budaya itu sendiri satu hal dari sudut hukum fiqh dia. Tapi bila nak bersilat tadi, ada ritual-ritual tertentu. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu. Sebelum Islam dulu, kena panggil dewa-dewi apa semua, mari bercantum dengan badan apa semua, masuk roh dulu. Tapi bila Islam mari, dia tukar. Panggil Tok Wali, panggil Tok Syekh sekian apa semua. Nak bersilat lah, tentu apa masalahnya. Nak bersilat lah. Kenapa kena panggil roh apa semua betul begini? Ni itu yang kita pelik tu. Kenapa kena ada ritual-ritual kepercayaan-kepercayaan sedemikian? Dan betul-betul bila dibaca mantra apa semua betul begini, yang tu yang keadaan pokok tak lut. Kalau Kak Zu pernah tengok apa nama tu, kuda kepang yang real kuda kepang. Oi, dahsyat. Dia punya ritual bila tak sedar apa semua bercampur, dahsyat tuan-tuan. Kita tengok ni bukan benda yang ada unsur lain dah tu. Sebab tu ada orang yang betul-betul boleh jadi kebal. Tak pelik. Dan itu bukan satu benda yang pelik. No. Taipuzam di Batu Cave. Duk cocok badan tembus depan belakang. Tak berdarah setik-tik pun. Sebab apa? Ada unsur-unsur begitu lah. Unsur-unsur jin apa semua ni. Sebab tu ada orang yang kebal lah apa semua. Kita tak pelik. Kita tak pelik. Permainan iblis belaka tu. Iblis setan belaka. Kalau molek pergi kat dia tu azan kuat-kuat. Oh, moga lupa terus insya-Allah. Kalau kita ni ada tekok yang kuat, kita pergi azan di telinga dia tu, geleparlah tuan-tuan. Lari jin tu, tak ada kebal dia tu. Begitulah lebih kurang ya. Baik. Banyak pula soalan pagi ni ya. Saya tak minat nak komen benda ni sebab dia luar bidang kita. Saya tidak pernah praktis sebagai peruqyah apa semua ni, tapi saya banyak ambil maklumat kawan-kawan yang buat apa semua ni, kenapa jadi begitu begini. Kita sebagai orang yang minat nak mengkaji cara orang Melayu berfikir ni, kita ambil tahulah. Saya ambil satu soalan lagi lah sebelum kita berhenti ya. Dah lewat dah ni. Oh lah, dia tak nak pula ya. Ustaz, ada mu'alif kata penyakit luka tidak sembuh walaupun dah makan ubat sebab jin bertenggek di tempat sakit tersebut. Tu saya boleh baca. Bawah tu saya tak boleh baca ya. Bawah tu saya tak boleh baca ya. Oleh Puan Nur Suzana ke ni? Ruzana ni. Berkaitan dengan perkara tersebut, nasihat saya pergi jumpa doktor yang betul dulu. Jangan rujuk mu'alif terlebih dahulu. Tu di luar bidang dia sebenarnya. Mu'allis adalah peruqyah yang meruqyahkan penyakit-penyakit dan juga benda yang bersabit dengan sakit-sakit dia lah. Ada pun luka apa semua yang membentuk fizikal, itu kita perlukan doktor yang fizikal. Pergi dapat khidmat nasihat doktor-doktor dulu. Kita tak nafikan ada unsur tu, kemungkinan wallahualam. Tapi at the first place, pergi dapatkan dulu nasihat dan juga kita panggil konsultansi daripada doktor yang bertauliah ni, doktor yang betul ini. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, sebab tu Rasulullah pun berubat walaupun dengan Yahudi dan seumpamanya. Nah, kemudiannya kalaulah benda tu sudah terbukti bahawa betul sebagaimana dikata, sudah letak ubat apa semua tu begini tak jadi, macam orang kita dululah bila anak kena eczema. Sebenarnya anak eczema sebab dia punya nenek, dia punya mak ada apa nama? Resedung, resedung pula. Resedung saya ni. Ada asma. Maka cucunya ada kena penyakit kulit, eczema lah apa semua tu. Anak-anak saya pun ramai eczema hampir semua ada eczema. Tapi kalau dulu mereka tidak ada khidmat pakai kulit apa semua, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ni kena tulah lah belakang ni. Jenis ada gangguan jin lah belakang ni. Tu kesimpulan dia dulu. Kenapa pergi situ dulu? Sebab tidak ada penjelasan saintifik daripada doktor yang pakar dan juga yang bertauliah dan seumpamanya. Lah, pergi dulu khidmat doktor tu, biarlah dulu mereka sebut begitu begini. Kemudian kalau kata apa yang dijelaskan itu tidak puas hati kita, barulah kita boleh pergi kepada second thought, iaitu ada unsur-unsur ghaib apa semua begitu begini. Berkaitan rijalul ghaib ini, para ulama dah bincang ya. Yang dimaksudkan rijalul ghaib oleh setengah orang silap apa semua, orang bertapa apa semua tu adalah roh-roh ni lah, roh-roh yang keluar, roh-roh Tok Syekh apa semua ni. Dan setengah orang jumpa sungguh tu. Dalam kaedah kita kata tu bukan roh tu, roh orang mati tak boleh keluar daripada kubur. Hatta roh Nabi Muhammad SAW pun tidak boleh keluar daripada alam barzakh tu, di Illiyin. Tidak boleh. Tapi mereka ini ada experience. Mereka yakin, mereka ada mereka pergi bertapa apa semua, ada sungguh yang mari.
Kita lebih cenderung kata tu syaitan iblis belaka tu. Nak menguji kamu, nak menyesatkan kamu. Macam Malakain ni bila Harut wa Marut tadi. Kita kena faham gitu. Tapi tidak diyakin yang mari tu adalah roh Syekh Qadir Jilani. Yang mari tu roh Tok Syekh sekian. Bahkan setengahnya yakin secara yaqadhah, secara jaga Rasulullah mari duduk diri depan dia dan seumpamanya datang majlis dia. Yang ni yang kita kata dakwaan-dakwaan yang kalau kita tidak ada asas kefahaman tentang iman kepada alam dan makhluk gaib menurut Quran dan Sunnah, memang kita boleh percaya mudah-mudah. Sebab tu kita pertegaskan kena balik kepada sumber agama dan faham sungguh-sungguh bila nak interaksi dengan alam dan makhluk gaib, kena balik kepada manhaj, metod yang diajarkan oleh Rasulullah, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak balik situ, memang mudah tertipu kita selamanya. Orang cakap begitu percaya, orang cakap begini percaya. Percaya belaka sebab apa? Sebab bagi kita, benda tak mustahil boleh jadi. Sedangkan dalam agama sebut, sebarang bentuk perkara-perkara gaib yang tidak mari daripada Quran dan hadis secara jelas, maka ia tertolak sama sekali. Sebab tu dakwaan boleh berjalan atas air lah apa semua. Kita payah nak terima. Tuan-tuan. Rasulullah SAW yang hebat tu pun tidak pernah berjalan atas air. Itu Nabi akhir zaman, kekasih Allah, Khalilullah, berjalan atas air lah apa semua. Mana ada guna khidmat jin? Rasulullah tidak ada wala satu riwayat guna khidmat jin. Mari pada orang Melayu, apa masalahnya Ustaz? Jin tu baik, Islam dia. Tengok tu kefahaman yang celarunya kita tentang hakikat iman kepada makhluk dan alam gaib. Kerana kita tak kenal jin iblis apa semua tu melalui Quran Sunnah, kita kenal melalui apa yang tok nenek moyang kita kata, apa yang tok bomo pawang dukun kata. Cuba balik kenal jin iblis melalui apa yang Allah kata, apa yang Rasulullah kata. Baru kita faham sungguh hakikat makhluk gaib itu, kerana kita kenal mereka melalui apa yang pencipta mereka kata. Macam kita ni. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.